Kita mulakan dengan umrah, iaitu pengertian umrah. Pengertian umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, iaitu Kaabah, di Makkah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ibadah tertentu ini mungkin kita melakukan haji dan umrah, ya, dan selain daripada itu mungkin untuk kita bersolat di sana. Bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Baik, mengerjakan ibadah umrah ini adalah salah satu daripada perkara ataupun ibadah yang perlu kita lakukan sebelum kita berniat haji, ya, berniat haji bagi mereka yang akan mengerjakan haji tamattu'. Baik, umrah ini ada rukunnya. Rukunnya ada 5 rukun dan wajib umrahnya ada 2. Baik, berkenaan dengan rukun umrah ini bermula dengan niat ihram umrah. Ingin saya ingatkan di sini, apabila kita memakai pakaian ihram itu, ya, baik lelaki dan wanita, belum lagi kita berniat umrah sebenarnya, ya. Itu persediaan kita. Baik, niat umrah kita di mana? Niat umrah kita iaitu di miqat. Kemudian kita setelah berniat, ada perkara-perkara yang perlu kita jaga supaya kita tidak melakukannya, ya. Perkara-perkara ini adalah larangan semasa kita berada di dalam ihram. Baik, kemudian diikuti dengan sa'i. Kemudian diikuti dengan tawaf. Setelah kita berniat, kemudian kita ikuti dengan tawaf, seterusnya sa'i. Kemudian bergunting ataupun bercukur, inilah dinamakan tahallul, ya. Kemudian diikuti dengan tertib pada semua rukun. Kena ikut dia punya tertibnya, yang dahulu didahulukan, yang kemudian kita kemudiankan. Baik, niat umrah, niat ihram umrah adalah rukun. Berniat ini wajib dilakukan di miqat. Harus berniat ihram sebelum sampai miqat, sebelum di miqat. Okey, sebelum di miqat. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut selepas ini. Baik, setelah berniat ihram di miqat, ya, atau sebelumnya, wajib meninggalkan larangan-larangan dalam ihram. Itu pun nanti kita akan perjelaskan nanti. Baik, kemudian kita terus kepada memakai pakaian ihram, ya. Memakai pakaian ihram bagi lelaki 2 helai. 2 helai kain yang tidak bersambung, ya. 2 helai kain yang tidak bercantum. Sehelai dipakai di bahagian menutup auratnya di antara pusat dan lutut, ya, pusat dan lutut. Dan sehelai lagi dibuat selendang, disunatkan berwarna putih. Okey, kena faham di sini, disunatkan berwarna putih. Kemudian pakaian ihram bagi wanita pula, ya, tidak ada yang khusus bagi wanita, ya. Apa yang dipakainya itu adalah pakaian ihramnya, ya. Sekiranya dia berniat, pakaian yang dipakai itulah pakaian ihramnya, ya. Menutup keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan kedua pergelangan tangan sampai ke bawah lah, ya. Tiada pakaian khusus, ya, saya ulangkan sekali lagi, tiada pakaian khusus, dan sunat juga berpakaian berwarna putih. Okey. Seterusnya, berkenaan dengan pakaian ihram lagi, ya. Pakaian ihram lelaki semasa ihram secara ittiba', iaitu menampakkan bahu sebelah kanan. Bahu sebelah kanan ni bagi lelaki apabila dia beriktiba' nampak bahu sebelah kanannya, ya. Hanya sunat dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i, ya. Saya ulang sekali lagi, sunat dipakai hanya ketika tawaf diiringi sa'i. Okey, baik. Kemudian disunatkan dipakai secara ittiba' tidak disunatkan dipakai secara ittiba' semasa di lokasi lain. Contohnya selepas tawaf nak solat sunat ihram, ya, nak solat sunat tawaf, maka pada ketika itu dia tutuplah, ya, tutuplah bahu kanannya itu, ya.
Sunat ketika mengiringi tawaf, mengiringi sa'i sahaja. Tidak sunat dipakai secara ittiba' untuk untuk di lokasi lain atau untuk solat, ya. Kemudian begitu juga ketika solat makruh. Yang saya katakan tadi makruh, elaklah secara kita berittiba', ya, bagi lelaki ketika bersolat. Tutuplah bahu kanannya, ya. Baik. Seterusnya, baik, pakaian ihram lagi, masih dalam pakaian ihram lagi, iaitu pakaian lelaki semasa ihram tanpa ittiba', ya. Menggunakan contoh-contoh slipper ataupun sandal yang dibenarkan menampakkan kelima-lima jari, ya, kelima-lima jari. Yang ini gunalah, saya nasihatkan ataupun saya peringatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gunalah sandal ataupun slipper yang berkualiti sedikit, kerana kita sentiasa bergerak menggunakan slipper itu, ya. Sesuai dengan kaki kita dan jari-jari kita, insya-Allah. Kemungkinan kita selalu berwuduk, kaki kita basah, lembab. Jadi ini semua kita kena jagalah, ya, mengelakkan berlakunya kecederaan yang lain. Baik. Kemudian pakaian ihram wanita pula, ya, perhatian ini perlu sangat-sangat, yang perlu kita titik beratkan, iaitu elakkan dari bersolek tanpa keperluan. Supaya elakkan diri kita daripada fitnah dan riak. Wa na'udzubillah min zalik, ya, mudah-mudahan tidak berlaku, ya. Bersolek ini sebenarnya bukan hanya pada wajah tetapi juga pada pakaian, ya. Jangan kita berpakaian yang keterlaluan, ya, keterlaluan sehingga menarik perhatian. Baik, pastikan aurat dijaga. Aurat dijaga ni sebenarnya aurat wanita ni dah tutup semua dah. Tapi kadang-kadang apabila kita beribadah kita lupa. Contohnya ketika kita istilam, ya, istilam, tangan yang kita angkat untuk istilam tangan kanan ni kita tak sedar, ya, kita tak sedar, terselak, ya, terselak. Jadi pada ketika itu pastikan sarung tangan ataupun sarung lengan kita ini menutup, ya, menutup, tidak menampakkan aurat kita lah. Dan sebaiknya ketika istilam itu wanita-wanita, ya, puan-puan sekalian boleh masukkan dalam telekung, ya, beristilam dari dalam telekung sahaja. Baik, kain telekung dan pakaian yang bersesuaian agar tidak menampakkan bentuk badan dan juga aurat. Jangan kita berpakaian yang ketat, ya, yang nipis sehingga menampakkan warna kulit. Jadi kita elakkan pakaian-pakaian yang sebegitu. Dan disyorkan juga bagi wanita memakai stokin yang tebal dan panjang supaya tidak menampakkan aurat. Kenapa disuruh memakai stokin yang tebal dan panjang, ya, panjang mungkin sampai ke lutut ataupun atas lagi. Kemungkinan ketika kita menaiki bas tu nanti bimbang, terselak kain, ya, terselak kain sehingga menampakkan betis kita, ya. Jadi yang ini kena jagalah supaya aurat itu tidak terlihat kepada orang lain, ya. Baik, seterusnya elakkan dari memakai cermin mata yang besar sehingga menutup muka. Sekiranya di luar ihram tiada halangan, tetapi sekiranya kita telah berniat ihram umrah ataupun haji, elakkan perkara-perkara tersebut. Baik. Seterusnya, pastikan nampak kelima-lima jari kaki bagi lelaki sahaja, ya. Tuan-tuan, pastikan sandal ataupun slipper yang kita pakai itu menampakkan keseluruhan jari-jari kaki kita. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada sunat ihram. Ini adalah perkara yang kita sunat lakukan sebelum kita berniat ihram haji ataupun berniat ihram umrah. Baik, untuk sunat ihram ini, iaitu amalan sunat sebelum niat ihram ini, mengerat kuku, merapikan janggut, misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari, bulu ari-ari dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan mandi sunat. Kemudian mengambil wuduk yang sempurna. Seterusnya boleh memakai minyak rambut baik lelaki ataupun wanita, ya. Tuan-tuan perempuan boleh pakai minyak rambut lah untuk merapikan rambut, ya.
Mungkin selepas itu sehingga selesai kita melakukan tawaf dan sa'i bertahallul, barulah kita boleh pakai semula. Ya, benda-benda ni semua ketika di dalam larangan ihram ini kita tak boleh pakai. Ya, hanya sebelum kita berniat ihram sahaja yang sunat kita melakukan perkara-perkara tersebut. Kemudian kita digalakkan memakai kain ataupun pakaian yang berwarna putih, baik lelaki dan wanita. Ingin juga saya ingatkan puan-puan, wanita apabila berpakaian berwarna putih ketika di dalam ihram, kenalah jaga dia punya warna kulit itu supaya pakaian ini memelihara aurat kita. Ya, warna putih ni dia jelas, dia terang, dia mudah menampakkan warna kulit, jadi kita kena pakai mungkin ada lapisan-lapisan yang lain ya. Tapi tak ada masalah kalau kita nak pakai warna lain sekalipun ya. Nak pakai baju kurung ataupun kita nak pakai abaya, tiada masalah. Baik, kemudian selesai semua perkara-perkara yang kita telah lakukan, maka kita lakukanlah solat sunat ihram 2 rakaat. Di mana? Di hotel boleh, di airport boleh ya, boleh di mana-mana. Baik. Kemudian amalan sunat semasa niat ihram ini, pertama menghadap ke arah kiblat, kemudian berada dalam keadaan berwuduk. Tapi nak ingatkan juga ada wanita-wanita ya, puan-puan, ada wanita yang mungkin uzur pada ketika itu, tiada halangan pada dia melakukan perkara-perkara sunat sebelum berniat ihram ya. Sebelum berniat ihram ni sunat. Dia boleh potong kuku, dia boleh cukur bulu ketiak, dia boleh cukur bulu ari-ari, ini semua tiada halangan, boleh ya. Dan dia boleh juga memang wajib untuk dia berniat ihram umrah ya. Pada ketika ini kita lama di sana nanti insya-Allah, berada dalam keadaan berwuduk ya. Tapi kalau dua-dua perkara ni tak ada pada kita, ya, tak ada pada kita dua-dua perkara ini, boleh tak? Boleh. Ya, wanita sekiranya dia dalam keadaan berhadas, dia boleh ya, berhadas besar ketika mungkin dia haid pada ketika itu, memang dia boleh berniat, tiada halangan pada dia ya. Dan mungkin juga kita berniat ketika itu dalam bas ya. Bas itu mungkin tidak menghadap ke arah kiblat pun boleh. Hanya ini adalah amalan sunat semasa kita nak berniat ihram. Seterusnya, amalan sunat selepas berniat ihram. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, apa yang perlu kita lakukan selepas kita berniat ihram? Macam kita buat mula-mula tadi, ya, kita talbiyah, kemudian diikuti zikir, kemudian diikuti dengan doa-doa yang tertentu, baca Al-Quran. Mungkin pada kesempatan kita berada dalam perjalanan dalam kapal terbang itu ataupun dalam bas, kita boleh menghabiskan bacaan ayat suci Al-Quran kita yang kita bawa daripada Malaysia ya, sambung untuk kita khatamkan di tanah suci ya. Mungkin kita boleh ambil kesempatan pada ketika itu. Elakkanlah kita berbual-bual kosong. Kita penuhi masa kita sekurang-kurangnya bertalbiyah. Okey, kita cuba sekali lagi ataupun kita sama-sama bertalbiyah sekali lagi ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa saya berniat, kenapa saya bertalbiyah semula? Sebab tadi kita dah sampai dekat miqat ya, kita dah berniat ihram umrah ya. Kita berniat ihram umrah dengan niat iaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala ya. Ataupun kita lintas sahaja dalam hati kita, kita sebut dalam hati kita dengan lintasan ya, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, saya rasa mudahlah untuk kita faham. Selepas sahaja kita berniat umrah, terus kita bertalbiyah. Okey, talbiyah yang macam tadilah ya. Talbiyah kita bertalbiyah ramai-ramai. Ya, boleh dekat rumah sekarang ni kita bertalbiyah bersama suami, isteri, anak-anak ya. Dan kalau boleh dengar sampai ke jiran itu lebih baik saya rasa ya. Baik.
berniat ihram umrah ini, ya, berniat ihram umrah ini ada tempatnya, ya, ada tempatnya, itu dipanggil miqat, ya, miqat. Miqatnya iaitu miqat makani, tempatnya bagi mereka yang datang daripada daerah Yaman, dari arah Yaman, miqatnya adalah di Yalamlam, ya. Bagi mereka yang datang dari arah Madinah, biasanya jemaah haji ataupun biasanya mereka yang dah berada di Madinah, ya, mereka yang dah berada di Madinah, mereka akan berniat umrah di Bir Ali. Bir Ali ataupun nama lain disebut Zulhulaifah. Baik. Seterusnya, sekiranya datang dari arah Syam, ya, dari arah Syam, niat ihram umrahnya di miqat Juhfah, ya, Al-Juhfah. Kemudian yang datang dari Malaysia, dari Filipina, dari Asia lah, ya, dari Asia termasuk Malaysia sendiri yang menaiki kapal terbang, miqatnya di Qarnul Manazil, ya, Qarnul Manazil. Pada ketika itu kita berniat. Tidak semestinya kita berniat kita nak tahu tepat-tepat kapal terbang tu, oh ini Qarnul Manazil, tidak, ya. Sebelum Qarnul Manazil kita boleh berniat, ya, sebelum Qarnul Manazil kita boleh berniat, ataupun announce daripada pilot kapal terbang ataupun petugas kapal terbang mengatakan lagi 10 minit kita akan sampai di ruang udara Qarnul Manazil, tuan-tuan dan puan-puan boleh berniat, dia kata, okey. Baik. Kemudian bagi mereka yang datang dari arah Iraq, itu miqatnya di Zatu Irqin. Baik. Selesai, ya, dekat situ berkenaan dengan miqat. Dan setelah kita masuk ke Mekah, ya, kita nak mengulangi lagi umrah kita, ya, nak mengulangi lagi umrah kita, boleh kita pergi kepada Ja'ranah, kemudian Tanaim ataupun Hudaibiyah. Nama lain dipanggil Shumaishi, ya, yang bagi yang mereka yang dah berada di tanah haram Mekah, ya, inilah 3 tempat yang biasanya mereka pergi untuk berniat ihram umrah ataupun haji, iaitu Ja'ranah, Tanaim dan Hudaibiyah. Pilihlah mana-mana yang kita nak pergi. Baik. Kemudian seterusnya, ini adalah carta ataupun gambar rajah berkenaan dengan kedudukan miqat, ya, miqat tadi yang telah saya sebutkan tadi, iaitu cuba kita tengok dari Masjidil Haram itu kita nak pergi ke Tanaim ataupun ke Hudaibiyah ataupun Ja'ranah, di situ ada jumlah dia, jumlah ataupun jarak kilometer dia, ya. Yang paling dekat sekali adalah Tanaim. Ramai juga yang kenal Masjid Tanaim itu adalah Masjid Sayyidatina Aisyah. Baik. Okey. Itu adalah kedudukan miqat, ya, miqat yang saya sebutkan tadi. Baik. Selesai kita berniat, ya, selesai kita berniat tadi, maka pada ketika itu kita berada di dalam larangan ihram. 13 larangan ihram yang perlu kita jaga, ya, dibahagi kepada 2, iaitu jenis tarafuh dan itlaf. Baik. Antara larangan ihram yang perlu kita jaga jenis tarafuh, ya, jenis tarafuh, iaitu jenis tarafuh ini iaitu berkenaan dengan bersuka-suka, berseronok, berhias. Sedangkan kita pergi ke sana untuk beribadah, jadi kita jaga, tak boleh buat dah. Tadi sebelum kita berniat ihram umrah, kita buat, ya, sunat kita lakukan perkara ini, tetapi selepas kita berniat ihram, tak boleh dah. Bagi lelaki kalau dia bersongkok, tak boleh pakai songkok, ya, menutup kepala bagi lelaki, tak boleh dah menutup kepala. Kemudian pakaian bersarung bagi lelaki. Bersarung maksud dia pakaian itu berjahit, ya, kain ihramnya berjahit, menyambung, ya, menyambung, bercantum 2 seperti kain pelekat, ya. Tak bolehlah. Kalau nak pakai kena tetas dulu, kena buka dulu. Baik. Menutup muka bagi perempuan. Ini kalau menutup muka bagi perempuan ini macam kita pakai mask lah, ataupun macam kita pakai niqab. Ya, macam kita pakai niqab. Kemudian seterusnya sarung tangan. Sarung tangan
Kemudian bau-bauan. Bau-bauan ni minyak wangi lah ya, minyak wangi khusus kepada minyak wangi. Baik, meminyakkan di kepala dan janggut. Minyak kan kita minyakkan janggut bagi lelaki dan meminyakkan rambut juga ya. Kebiasaan kita buat pada hari-hari biasa, tetapi ketika di dalam ihram dah tak boleh buat ya. Kemudian muqaddimah jima'. Seterusnya bersetubuh dan nikah kahwin. Baik, sekiranya sengaja melakukan larangan-larangan ihram ini, berdosa. Dia tahu dia dalam ihram ya, dia tahu dia belum selesai lagi tawaf sa'i bertahallul, tapi dia lakukan perkara-perkara yang saya sebut 13 perkara tadi itu, berdosa dan dikenakan dam. Sekiranya tidak sengaja ataupun tak tahu ya, ataupun dia lupa ya, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam ya. Terus kita pergi kepada jenis itlaf pula ya. Jenis itlaf iaitu menggugurkan, menghilang dan merosakkan serta membinasakan, iaitu rambut atau bulu di badan. Apa sahaja bulu di badan, pada ketika itu kita dilarang menggugurkan. Dia kalau digugur sendiri tak ada masalah. Menggugurkan maksudnya ni kita cabut, kita gunting, kita cukur, itu tak boleh ya. Menghilangkan apa? Menghilangkan, merosakkan, membinasakan. Itu menghilangkan kuku, memotong kuku, tak boleh ya. Kemudian memburu dan membunuh binatang buruan. Nak pergi beribadah dekat sana ya, beribadah dekat sana tak bolehlah kita nak pergi memburu ataupun membunuh binatang buruan. Baik, kemudian menebang, mencabut pokok atau tumbuh-tumbuhan. Sengaja, tidak sengaja, berdosa, dikenakan dam. Ya, tapi kalau dia lupa, dimaafkan, tapi tetap dikenakan dam. Ini jenis itlaf ya. Baik. Seterusnya iaitu 13 larangan ihram tadi. Kita perhatikan di situ ya, kita perhatikan di situ. Saya ambil sedikit untuk rujukan. Baik. Untuk jenis tarafuh ini, iaitu bersuka, berseronok, berhias ini ya, menutup kepala bagi lelaki. Sekiranya dia pada ketika itu dia pakai songkok bagi lelaki, dia teringat, dia cepat-cepat cabut ataupun cepat-cepat ditanggal. Pakai topi ataupun cuaca panas sangat, dia tutup kepala dia dengan kain tuala basah. Pada ketika itu ada yang menegur dia, dia cepat-cepat tanggalkan ataupun cepat cabut daripada kepala dia. Maka pada ketika itu dimaafkanlah ya, dimaafkan. Baik. Berpakaian bersarung bagi lelaki, menutup muka bagi perempuan, sarung tangan. Ini sebenarnya memakai sarung tangan ini lelaki dan perempuan, bau-bauan pun untuk lelaki dan perempuan dilarang ya. Meminyakkan rambut di kepala dan di janggut pun tak boleh ya, muqaddimah jima' ya. Ini semua apabila dilakukan, dia tahu dia lakukan ya. Dia tahu dia buat tu, dia tahu dia berada di dalam ihram, dikenakan dam takhir dan taqdir. Okey, dam takhir dan taqdir ni apa dia? Iaitu dam takhir dan taqdir ni kita boleh pilih. Takhir kita pilih, iaitu sama ada kita nak menyembelih seekor kibas atau kambing ya. Kemudian kita boleh pilih ya, atau kita bersedekah kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram ya. 2 cupak beras ya, 1 cupak 5 rial, 2 cupak 10 rial. Jadi kita kena cari 6 orang fakir miskin di tanah haram untuk kita sedekahkan ya, sedekahkan 10 rial seorang. Jadi 60 rial lah. Atau kita berpuasa 3 hari di mana-mana tanpa syarat berturut-turut, boleh buat berselang-selang hari pun ya. Ini apabila kita tahu ya, kita melakukan dah perkara yang dilarang tadi itu. Inilah dam dia, itu dam takhir dan taqdir ya. Kemudian kalau jenis itlaf pun sama juga. Kalau kita saja pergi gunting rambut ya, kita dah tahu kita dalam ihram ini, kita gunting rambut ya. Kemudian kita cabut pula bulu di badan, kemudian kita potong lagi kuku, kita tengok kuku panjang,
hari tu lupa nak potong, maka pada ketika itu dia dikenakan dam takhir dan takdir. Pilihlah antara 3 yang saya sebutkan tadi tu, sama ada nak menyembelih seekor kambing, ya, menyembelih seekor kambing untuk diberikan makan kepada fakir miskin, disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram, ataupun kita memberi sedekah kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram, iaitu seorang 2 cupak, 2 cupak makanan asasi mereka, iaitu 10 rial, 6 orang jadi 60 rial. Ataupun kita pilih untuk berpuasa 3 hari, tidak semestinya berturut-turut. Baik, kita habiskan yang ini, iaitu bagi mereka yang memburu dan membunuh binatang buruan, menebang dan mencabut pokok ataupun tumbuh-tumbuhan, dikenakan dam takhir dan ta'dil, ya. Bagi mereka yang bersetubuh, ya, dam tertib dan ta'dil. Ini dam tertib dan ta'dil ni hanya kepada lelaki sahaja, ya. Kemudian nikah kahwin. Nikah kahwin ni tak ada dam. Dia bila tak ada dam tu, maka maksudnya dekat situ nikahnya tak sah lah, ya, nikahnya tak sah. Baik. Diulang sekali lagi, sengaja ataupun tidak sengaja jenis tarafuh ini, ya, berdosa, sengaja berdosa dan dikenakan dam, ya. Tidak sengaja dimaafkan, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tetapi bagi jenis itlaf ini, sengaja, tidak sengaja, jahil ataupun terlupa, berdosa dan dikenakan dam. Terlupa tidak berdosa. Terlupa tidak berdosa lah, ya. Bagi yang sengaja, dia sengaja lakukan yang potong rambut, potong kuku, ya, bulu-bulu di badan, memburu binatang, menebang dan mencabut tumbuh-tumbuhan ini, maka dia dikenakan dam, ya, dikenakan dam. Baik. Seterusnya, ini gambar rajah Kaabah, ya, gambar rajah Kaabah untuk kita bertawaf. Tawaf tidak ada yang kurang, ya, tawaf tak ada kurang, semua 7 pusingan, ya, 7 pusingan dan keliling. Baik, tuan-tuan puan-puan, tawaf dan pengertiannya iaitu mengelilingi Kaabah, ya, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Bermula dari sudut Hajarul Aswad, ya, bermula daripada sudut Hajarul Aswad. Bagi mereka yang telah berniat ihram umrah, ya, dalam tu dah package untuk niat tawaf sekali dah package dah. Sebab bagi mereka yang nak tawaf umrah, sunat sahaja dia berniat tawaf, ya, sunat sahaja dia berniat tawaf. Baik, kita kena jagalah, ya, syarat-syarat sah tawaf. Kita nak jaga supaya tawaf kita ini sempurna, cantik dan diterima Allah, ya, sebagai ibadah yang terbaik untuk kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, iaitu pertama menutup aurat lelaki perempuan, ya, menutup aurat yang sempurnalah, ya. Wanita hanya boleh menampakkan muka dan pergelangan tangan ke bawah ni, ya. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil, ini jelas, ya, jelas sebab kita wajib dalam keadaan berwuduk. Kemudian suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Peringatan mesra untuk tuan-tuan dan puan-puan, sandal ataupun slipper ataupun kasut yang kita pakai, kalau kita nak bawa bersama-sama, pastikan dia bersih. Maksud dia bawa bersama ni macam mana? Kita nak masukkan dalam karung beg sandal kita ataupun dalam karung beg kasut kita, maka pada ketika itu pastikan kasut itu bersih, tidak ada najis padanya, ya. Kita kena bersihkan, sekiranya ada najis kita kena bersihkan. Tapi yang lebih selamat kita letak dalam karung dan kita letaklah di tempat kasut yang disediakan, di rak-rak kasut. Banyak, ya, di Masjidil Haram rak-rak kasut tu kita boleh ambil gambar, pastikan gambar rak kasut tu nombor berapa, ya, untuk kita cari semula nanti. Baik. Kemudian bermula pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada', tawaf sunat ataupun tawaf nazar. Ini bagi tawaf-tawaf yang ini kita wajib berniat. Tapi untuk tawaf umrah ataupun tawaf haji sunat sahaja. Sunat sahaja, ya. Baik, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Ya, Kaabah tetap di sebelah kiri kita, ya, berjalan terus ke hadapan.
Kemudian dilakukan di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh di dalam Masjidil Haram, maksud dia sama ada di dalam bangunan Masjidil Haram itu ataupun di laman Kaabah, ya, di laman Kaabah, ya. Cuba tengok slide yang sebelum tu. Sini. Ya, kita perhatikan di situlah kita berpusing, ya, berpusing di situ untuk cukupkan 7 pusingan. Kemudian di luar Kaabah, tak boleh di dalam Kaabah, ya. Kemudian tidak termasuk Hijr Ismail dan Syazarwan. Maksudnya kita tawaf itu jangan sampai menyentuh Syazarwan, iaitu Syazarwan ini tapak Kaabah, dan Hijr Ismail tempat lengkung, ya. Ada kawasan lengkung sebahagian daripada kawasan dataran Kaabah itu, dataran Kaabah dia ada lengkungan tu, ya, lengkungan yang itu dipanggil Hijr Ismail. Kita tak boleh di situ menyentuh ataupun memegang, ataupun kita sepanjang-panjang kita tawaf tu kita letak tangan dekat Kaabah nak ambil berkat, orang kata tak boleh, ya, tak boleh. Tawaf kita tak sah. Mengekalkan niat tawaf, kita sedar, kita tahu kita sedang bertawaf, ya, bertawaf, beribadah kepada Allah, ya. Jangan melayang fikiran kita lah, ya. Kemudian cukup 7 pusingan dengan yakin. Macam mana kita nak tahu cukup 7 pusingan ni? Masuk sahaja ketika sampai di sudut Hajarul Aswad untuk memulakan tawaf, kita gunakanlah, sama ada kita gunakan pengira digital ini, ya, tasbih digital ini, ataupun kita nak guna tasbih, tasbih 7 biji tasbih tu. Mula sahaja langkah di situ, kita dah berniat ataupun kita dah memulakan istilam. Istilam ni apa dia? Angkat tangan kanan, kan? Angkat tangan kanan dan kita bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, walillahilham, kita kucup. Itu di sudut Hajarul Aswad. Baik, seterusnya jenis-jenis tawaf. Okey, jenis-jenis tawaf ini, apa dia jenis-jenis tawaf ini? Dia ada beberapa jenis-jenis tawaf. Sebab apabila kita berada di Masjidil Haram, perbanyakkanlah kita bertawaf. Jadi antaranya tawaf qudum. Tawaf qudum apa dia? Tawaf qudum adalah tawaf selamat datang bagi mereka yang masuk ke Makkah, ya, dengan berniat haji, ya, berniat haji, maka disunatkan pada mereka untuk tawaf qudum. Kemudian tawaf tahallul, ya. Tawaf tahallul ni tawaf apa pula? Iaitu tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji yang melaksanakan haji. Contohnya haji terbatal. Haji terbatal disebabkan sesuatu seperti jima' sebelum tahallul awal. Ini tawaf tahallul, kerana mereka telah melakukan perkara yang membatalkan, ya, perkara yang membatalkan haji, iaitu seperti jima', ya, sebelum tahallul awal. Kemudian tawaf tahiyatul bait. Tawaf tahiyatul bait ni apa pula? Iaitu tawaf menghormati Kaabah ataupun menghormati rumah Allah. Tawaf sunat. Tawaf sunat 7 pusingan juga, ya, 7 pusingan juga. Bagi mereka yang masuk ke masjid, kalau di Malaysia masuk masjid ada solat sunat tahiyatul masjid. Tapi apabila kita masuk ke Masjidil Haram, ya, boleh ke tidak buat solat sunat tahiyatul masjid? Boleh, tetapi digalakkan kita melakukan tawaf tahiyatul bait. Kemudian tawaf yang lain iaitu tawaf wada' sebelum kita keluar daripada tanah haram Makkah untuk kita pergi ke Madinah ataupun untuk kita pulang ke Malaysia. Tawaf nazar, mungkin ada yang bernazar, okey. Tawaf nazar, tawaf wada', tawaf sunat ini wajib berniat, ya, wajib berniat. Begitu juga tawaf tahiyatul bait, wajib berniat, ya. Kemudian tawaf qudum. Hanya tawaf rukun berkenaan dengan rukun haji dan umrah sahaja sunat kita berniat. Wallahu a'lam bis-shawab. Terus kita pergi kepada amalan-amalan sunat ketika tawaf. Apa amalan-amalan sunat ketika tawaf yang boleh kita lakukan? Berjalan kaki. Berjalan kaki bagi mereka yang berkerusi roda pula macam mana?
Boleh, ya, boleh, sebab dia kurang mampu untuk berjalan kaki, mungkin ada masalah kesihatan, ya. Berjalan kaki ini sunat sahaja, ya, sunat sahaja. Kemudian mengucup Hajarul Aswad. Mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. Tapi kalau orang dah sesak ramai, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, rasanya kita habiskanlah dulu tawaf kita, ya. Habiskan dulu tawaf kita, selesaikan kerja kita yang patut kita selesaikan. Ada masa boleh kita lakukan, sunat sahaja, ya. Sunat sahaja mengucup Hajarul Aswad. Baik, istilam. Istilam ni apa? Istilam ini ialah mengangkat tangan dengan isyarat. Isyarat istilam ke arah, dia ada dua tempat kita nak istilam ini, iaitu satu rukun yamani. Rukun yamani ini, sudut rukun yamani ini sebelum sudut Hajarul Aswad. Ya. Dua tempat ini kita disunatkan istilam. Sunat istilam dari rukun yamani, kita angkat tangan, bismillahi Allahu akbar walillahil hamd, tak perlu kucup. Tak perlu kucup, kita terus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, sampai di sujud Hajarul Aswad, ya, sujud Hajarul Aswad. Sekali lagi kita istilam. Sekali lagi saya ingatkan kepada perempuan, ya, muslimat sekalian, tangan yang kita angkat bagi wanita biarlah di dalam telekung kita, telekung yang kita pakai. Sampai di sudut Hajarul Aswad tu kita istilam sekali lagi. Angkat tangan, bismillahi Allahu akbar walillahil hamd, sunat kita kucup. Jangan kucup orang sebelah pula. Ya, batal wuduk kita nanti. Baik. Kemudian mualat, maksud dia kemudian, ya, beritibak tawaf diiringi dengan sa'i bagi lelaki. Ya, beritibak bagi tawaf diiringi sa'i bagi lelaki. Melakukan ramal. Ramal ni apa? Berlari-lari anak pada 3 pusingan yang pertama. Ini selalu isteri kena tinggal ni. Ya, pada ketika ini sekiranya isteri tak nampak suami, tak jumpa suami, jangan takut, jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Buatlah perjanjian ataupun kita buat date lah dengan suami kita. Bang, nanti abang kalau dah habis tawaf, tunggulah saya dekat tempat sekian-sekian, ya. Kita kena cari checkpoint tempat mana kita nak jumpa suami kita, ya. Kemudian, ya, tadi yang kelima istilam, yang keenam melakukan ramal pada 3 pusingan pertama bagi lelaki sahaja dan berdoa. Apa doa yang paling baik? Semua doa baik, ya, semua doa baik. Dan pada ketika itu kita nak berzikir pun boleh. Apa zikir yang biasa dibaca? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa lagi? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa lagi zikir yang kita boleh baca? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, sampai dekat rukun yamani kita istilam. Angkat tangan kanan, istilam ataupun lambai begini. Tak lambai pun tak apa, nak letak tegak begini pun tak apa. Asalkan bahu kita tetap mengirikan Kaabah. Tak perlu kita pusing menghadap ke Kaabah, dada kita. Ya, sekiranya kita melakukan perkara itu, pusingan itu batal. Pusingan itu batal. Ataupun pada ketika itu kita sedar, kita undur ke belakang 2-3 langkah, barulah kita berjalan semula untuk meneruskan tawaf tersebut. Jadi jangan kita terlalu khusyuk sampai kita pusing ke arah Kaabah. Ya, pada ketika itu tak bolehlah, ya. Kita kena sentiasa mengirikan Kaabah. Kaabah kita sentiasa berada di sebelah kiri kita. Ya. Baik, mualat iaitu berturut-turut 7 kali pusingan. Ya, tapi sekiranya dalam 3 pusingan yang pertama tu tiba-tiba dia rasa nak buang air ataupun dia terkentut, kenalah keluar daripada dataran Kaabah tersebut, pergilah berwuduk semula ataupun selesaikan qada hajat, ya. Kemudian berwuduk semula untuk meneruskan baki tawaf yang tertinggal. Pada ketika itu dia tak adalah, ya, tak adalah pahala mualatnya. Tapi tawafnya sah. Baik. Kemudian tawaf dengan khusyuk dan tawadhu', berserah mohon ke hadrat Allah Subhanahu wa taala supaya dipermudahkan tawaf kita dan mendapat pahala yang besar dan diterima Allah ibadah kita. Baik, ya, kemudian
ketika tawaf tu juga kita boleh baca Al-Quran, kita boleh berzikir dan berdoa, ya, berdoa. Sebutlah nama suami ataupun anak-anak kita di dalam doa kita, ya, doa-doa kita, semoga Allah Taala makabulkan insya-Allah. Baik, kemudian selesai 7 tawaf tadi, ya. Jangan lupa setiap tawaf bermula tawaf yang pertama di sudut Hajarul Aswad itu kita dah tekan 1. Dah tekan 1 dah. Jangan habis pusingan tu baru kita nak tekan 1. Nanti kita akan jadi keliru. Kawan kita dah selesai, kita kata ada 1 lagi ni tak habis. Sebab kita lambat tekan. Ataupun lambat kita memulakan dekat tasbih digital ni lah, ya. Masuk sahaja dekat Hajarul Aswad tu kita dah boleh mula tekan 1 dah. Baik. Selesai sahaja kita boleh mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat. Okey. Ketika solat sunat tawaf ini bagi lelaki, tutuplah baru dia yang sebelah kanan tadi yang dia itibak tadi, ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan, kita teruskan pada slide yang seterusnya berkenaan dengan sa'i. Sa'i. Ini sebenarnya ulang kaji saja sebab sebelum-sebelum ni dah ada ustaz ataupun ustazah yang dah menyampaikan, ya. Kita ulang kaji, iaitu berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Marwah menurut syarat-syaratnya. Cuba tengok gambar rajah tu, ya. Cuba tengok gambar rajah tu, ya. Bermulanya sa'i itu di Bukit Safa. Sampai ke Bukit Marwah, begitu sama juga. Kita gunakan tasbih digital ataupun tasbih yang 7 butir, ya. Ataupun kita mengira dengan jari sendiri, ataupun kita menggunakan buku panduan doa yang dibekalkan oleh tabung haji, ya. Pada ketika itu lagi mudah kalau ada buku panduan daripada tabung haji ataupun buku panduan yang kita beli sendiri, lebih mudahlah, ya. Ada doa-doa khusus yang boleh kita baca pada ketika kita tawaf ataupun sa'i. Baik. Bermula daripada Bukit Safa, ya, seterusnya ke Bukit Marwah 1, kemudian pusing seterusnya sampai selesai 7 pusingan di Bukit Marwah. Habis. Kita tengok lagi satu gambar berajah. Ini di bahagian atas sutuh, iaitu atas bumbung, ya. Bumbung Kaabah. Bumbung Kaabah, minta maaf. Bumbung bangunan Masjidil Haram. Ya, ini adalah laluan untuk kita sa'i, ya. Sa'i daripada Safa dan Marwah. Okey, baik. Seterusnya syarat-syarat sa'i. Ada 6 syarat sa'i di sini, iaitu dilakukan selepas tawaf umrah. Bagi jemaah, ya, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berniat haji, ya, masuk ke Mekah berniat haji, dia buat tawaf qudum, boleh diikuti dengan sa'i haji. Boleh diikuti dengan sa'i haji. Tapi mereka yang berniat umrah tadi, ya, seperti yang kita sama-sama baca tadi, ya, untuk kita pelajari berkenaan dengan umrah, dilakukan selepas tawaf umrah. Sa'i ni mesti dilakukan selepas tawaf umrah. Bagi wanita yang haid, dia tak selesai lagi umrah dia tak selesai lagi tawaf umrahnya, ya, dia tak boleh untuk sa'i, tak boleh, ya. Walaupun tempat sa'i itu boleh dimasuki, boleh dilalui oleh wanita yang dalam keadaan berhadas, selagi dia tidak mengerjakan tawaf, tak boleh dia mengerjakan sa'i. Bermula dari Bukit Safa dan Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali. 7 kali ulang-alik. Pertama daripada Safa ke Marwah, kemudian Marwah ke Safa. Itu dah 2 dah pusingan dah, ya. Dikira sekali dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Itu 2 kali dah masuk, ya. Safa ke Bukit Marwah sekali, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira 1. Itu dah pusingan yang kedua, dan begitulah seterusnya. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Marwah dan Bukit Safa pada setiap pusingan. Ada tiang dia. Kalau kita bersa'i di dalam masjid itu ada tiang dia. Kalau di atas sutuh tadi tu di kubah, kubah itu menandakan Bukit Safa dan Bukit Marwah. Baik. Hendaklah sa'i di Batnul Wadi', tempat yang termaklum. Tempat itu kita tak boleh nak sa'i di tempat luar daripada
tempat sa'i. Nak kita nak buat lain pada yang lain, keluar pula ya. Tak boleh. Mesti di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian mengekalkan niat sa'i. Ya, kita sekiranya tak jumpa suami ataupun tak jumpa pasangan, pada ketika itu kita selesaikan dulu. Selepas selesai sa'i, ya, kita bergunting, bertahallul, barulah kita cari pasangan kita. Baik. Seterusnya kita pergi kepada amalan sunat sa'i. Ya, amalan sunat sa'i. Apa dia amalan sunat sa'i? Pertama, dalam keadaan berwuduk sunat. Ini kena faham ya, tajuk dia tu amalan sunat sa'i, sunat sahaja. Yang tadi ketika tawaf wajib berwuduk, tapi yang ini sunat. Baik, yang kedua dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Tadi selepas tawaf kita buat solat sunat 2 rakaat kan? Solat sunat tawaf 2 rakaat, kemudian kita teruslah pergi ke mas'a, iaitu tempat sa'i. Sehingga bermula daripada Bukit Safa, melalui pintu Babus Safa. Tapi kalau tak jumpa pintu Babus Safa, kita nampaklah di situ dia tulis Safa, ya. Boleh bermula di situ. Okey, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja. Lelaki sahaja, perempuan tak perlulah, ya. Sekiranya boleh, ya. Tapi dah ada dinding sekarang, di dinding kaca dah tak boleh dah nak panjat. Baik. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir dengan melafazkan takbir 3 kali. Bismillah, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, menghadap ke arah Kaabah. Kemudian bermulalah kita berjalan untuk kita memulakan sa'i kita. Baik. Kemudian sa'i itu juga berturut-turut mualat. Habiskanlah sa'i, ya, habiskanlah sa'i sebab kalau misalnya sa'i 3 pusingan yang pertama itu tadi kita dalam keadaan berwuduk tiba-tiba terbatal. Sebab apa? Sebab mungkin terkentut ke? Pada ketika itu kita boleh teruskan, ya. Kita boleh teruskan sa'i walaupun tanpa wuduk. Baik. Seterusnya melakukan ramal berlari-lari anak apabila sampai di kawasan yang bertanda lampu hijau bagi lelaki sahaja. Jadi pada ketika ini hanya lelaki sahaja yang berlari-lari anak. Okey, jangan ada pula yang belum berlari macam nak masuk olahraga pula ya. Okey, kita lari biasa-biasa je macam budak-budak kecil lagi tu. Okey. Baik, berittiba' pada semua pusingan. Bagi lelaki sunat ya, sunat. Berjalan kaki. Sama juga seperti tawaf, sekiranya dia tidak mampu, dia boleh memilih sama ada dia nak berkerusi roda ataupun berskuter lah. Ini sunat sahaja ya. Baik, mengelak kesesakan di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan di tempat sa'i, elakkan daripada menyakiti orang lain. Elakkan daripada kita bertolak-tolak ya. Waktu sesak, waktu kemuncak, semasa orang nak melakukan tawaf ini memang ramai sangat orang, padat. Ya, jadi tak perlulah kita bertolak-tolak. Buat dalam keadaan tenang sahaja. Baik. Berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran sama seperti kita tawaf tadi. Baik. Alhamdulillah, habis berkenaan dengan amalan sunat. Amalan sunat dah habis. Kita pergi kepada selesailah untuk kita menyelesaikan ibadah umrah kita dengan bertahallul. Bertahallul, bergunting ya, bergunting atau bercukur. Bercukur bagi lelaki, bergunting bagi wanita. Lelaki boleh tak bergunting? Boleh. Ya. Menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Waktu bergunting ialah selepas sa'i, rambut di kepala tidak kurang 3 helai rambut. Ya, rambut tu mesti dekat kepala, bukan rambut dekat betis. Tak boleh rambut dekat betis ya. Afdal bercukur bagi lelaki dan bagi wanita memadai hanya bergunting rambut sekadar seruas jari. Okey. Ambil yang ujung tu ya. Ya, sekurang-kurangnya 3 helai. Sekiranya tiada rambut, boleh melalukan pisau cukur di atas kepala sahaja. Letak pisau cukur tu, lalukan sahaja bagi lelaki. Kemungkinan wanita juga ada yang tak ada rambut ya.
sebab mungkin disebabkan penyakit-penyakit tertentu, dia boleh meletakkan pisau cukur di atas kepala untuk melalukan pisau cukur tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada tertib. Tertib iaitu selesai semua kita tawaf, sa'i, bertahallul ya. Niat umrah, kemudian tadi ya, niat umrah tadi di miqat. Kemudian kita jaga larangan-larangan ihram kita. Kemudian kita dah selesai tawaf, pergi sa'i, selesai dah semua dah bergunting dan bercukur, selesai dah tahallul kita, maka pada ketika itu selesailah umrah kita ya, selesailah umrah kita. Mengikut tertib-tertibnya, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itulah namanya tertib pada semua rukun. Baik, seterusnya kita pergi kepada cara mengerjakan umrah. Kalau tengokkan daripada carta ataupun gambar rajah ini, daripada slide ini ya, dia perhaluskan lagi ya. Mandi sunat ihram. Kemudian di mana sebelum kita berniat, di mana-mana sebelum berniat, mandi sunat ihram. Kemudian memakai pakaian ihram, seterusnya sembahyang sunat ihram. Memakai pakaian ihram ni wajib. Ya, wajib. Tak ada alasan lelaki. Tapi dia boleh pilih sama ada nak pakai warna putih ataupun warna hitam, warna hijau, tak ada masalah. Sunat sahaja berpakaian ihram berwarna putih. Niat ihram umrah ya di miqat. Niat umrah di miqat tadi rukun ya, rukunnya. Ya, niat umrah tadi rukun, niat ihram umrah di miqat wajib. Selepas tu kita tengok pula. Selepas niat sehingga bergunting, jagalah larangan-larangan dalam masa berihram tersebut. Jaga cantik-cantik lah. Yang tadi kita dah boleh buat, yang ini kita tahan sekejap. Nak potong kuku ke, nak pakai minyak wangi ke, apa saja yang berkenaan dengan tarafuh dan itlaf tu jangan buat. Selepas niat sehingga mula tawaf, kita bertalbiyah, kemudian di Baitullah tawaf umrah, kemudian di Mas'a kita sa'i umrah, seterusnya bercukur atau bergunting. Kemudian tertib dilaksanakan pada semua rukun. Ini slide yang terakhir, slide yang ini sebelum kita berhenti rehat, kita perhatikan ini lebih halus lah ya. Perhatikan pada nota ataupun buku tuan-tuan dan puan-puan ya. Pergerakan mengerjakan umrah bagi jemaah haji yang telah berada di tanah suci. Baik. Jadi pada kali ini saya bacakan ada beberapa soalan di sini. Intan Zalifah, waalaikumsalam. Okey, bagi wanita yang haid telah berniat ihram selama dia masih haid, selama itulah dia dalam ihram sehingga dia suci dari haidnya dan tawaf sa'i dan bertahallul. Betul kan? Betul. Alhamdulillah. Baguslah tu kiranya. Fahamlah ya. Fahamlah perjalanan umrah tu. Baik. Selesai tawaf sa'i dan bertahallul tu, dia selesailah ya. Selepas dia suci daripada haid, betul. Baik. Okey, waalaikumsalam Tuan Muhammad Sufian Usman. Okey. Nur Hidayah Muhammad Som. Okey, sahkah jika dia saja-saja niat ihram di KLIA dan adakah dia tertakluk pada larangan ihram? Dah berniat di KLIA, dah tertakluk lah, dia kena jagalah ya larangan-larangan ihram. Dah kuat kuasa dah bermula pada ketika itu. Ya. Sahlah niatnya, tak perlulah dia nak repeat di miqat lagi ya, tak perlu dah dia nak repeat di miqat. Dan dia perlu ingat bahawa tadi aku dah niat di KLIA, maka sekarang ini aku berada di dalam ihram. Tak boleh dah nak buat apa-apa pada ketika itu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Azam Ishaq. Waalaikumsalam. Baik, kita pergi kepada slide kita yang seterusnya. Perhatian, ini peringatan ya, peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi jemaah haji tamattu', ya, bagi jemaah haji tamattu' sementara menunggu hari 8 Zulhijjah, mereka boleh melakukan umrah sunat beberapa kali. Ya, beberapa kali. Niat umrah hendaklah dilakukan di tanah halal seperti Tanaim, Ja'ranah ataupun Hudaibiyah, Shumaishi. Baik, seterusnya, namun dinasihatkan, kena perhatikan ni ya, dinasihatkan kepada jemaah tamattu' agar mereka tidak melakukan umrah apabila masuk 1 Zulhijjah. Ya, bila masuk 1 Zulhijjah ni kita dah hampir dah nak pergi wukuf ya, nak pergi wukuf, jaga kesihatan ya.
beribadah, elakkan daripada banyak aktiviti di luar. Maksud dia di luar bangunan, ya, di luar bangunan, elakkan daripada terdedah pada panas matahari yang melampau, ya. Ya, sebagai persiapan dari segi kesihatan dan fizikal untuk memulakan kerja-kerja haji pada 8 Zulhijjah nanti. Baik, yang ketiga, bagi jemaah tamattu' yang telah selesai kerja-kerja umrah dan haji, boleh mengulangi umrah sebelum pulang ke tanah air jika berkesempatan. Pada ketika inilah kita nak memperbanyakkan ibadah-ibadah kita yang masih lagi berpeluang untuk meneruskan ibadah, ya, ibadah-ibadah sunat yang lain. Baik, kita, ya, ini perhatian lagi sekali, jika telah berniat ihram umrah walaupun umrah sunat, jemaah haji wajib menyelesaikan semua amalan berkaitan ibadah umrah seperti tawaf, sa'i dan bergunting, yakni bertahallul, sehingga sempurna umrah. Jika tidak sempurna, dikira masih lagi dalam ihram. Dah niat tadi dekat KLIA, ya, dekat macam contoh soalan daripada muslimat kita seorang tadi, ya, dia tanya, dia kata dah niat dekat KLIA, tak boleh dah kita nak cancelkan niat kita tu, kita nak tinggalkan, tak jadilah, aku tak nak lah, tak boleh. Dia kena menjaga larangan-larangan ihram dia sehingga selesai tawaf, sa'i dan bergunting. Baik, niat ihram umrah sunat tidak boleh dibatalkan sesuka hati. Tak boleh dibatalkan sesuka hati walaupun dalam keadaan uzur, kecuali jika jemaah telah pun niat ihram bersyarat. Ini adalah daripada Perkeliling Ibadah bilangan 1 2013. Nanti berkenaan niat bersyarat nanti kita boleh kita boleh kongsikan sama-sama. Baik, yang keenam, ibadah umrah sunat ataupun wajib hendaklah disempurnakan sebelum melakukan tawaf wada'. Ya, sebelum tawaf wada' kita dah kena sempurnakan tawaf umrah, ya, sunat ataupun umrah wajib. Ini juga disebut dalam Perkeliling Ibadah bilangan 4 2011. Baik,